anda biasa dengar sashimi kan, ikan yang apa mentah yang saya cerita tadi, makan mentah-mentah macam tu kan. Dekat Jepun juga, dekat bahagian Kumamoto, dia famous dengan satu makanan yang dipanggil sebagai bazashi. So bazashi ni adalah perkataan dari ba tu adalah perkataan uma. Uma tu ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dalam episod kali ni saya nak cerita pengalaman saya dengan sushi. So bila kita sebut makanan Jepun, saya rasa 99% orang akan refer kepada sushi. Jarang benar orang kata sashimi, dan jarang-jarang benar orang kata yakiniku. Wagyu maybe banyak lah, sebab recently saya tengok ramai orang jual wagyu So untuk pengetahuan anda, saya ada satu bisnes restoran dekat Kota Baru dan juga Bangi. Nama restoran tu ialah Samurai Yakiniku Bangi. Samurai Yakiniku. Kalau anda berada di tempat berdekatan, mohon support sikit. Pergilah lepak-lepak kedai saya kan. Okey. Jadi saya lepas SPM 2006. So 2007 tu saya dah pergi ke KL belajar bahasa Jepun dekat Unicel, University Industri Selangor. Jadi masa tu nak cari sushi susah gila lah. Nak cari sushi, rasanya Sushi King pun belum ada lagi. Kalau ada sekalipun, tak pernah terfikir dalam kepala otak saya untuk makan something yang mentah macam tu lah. Memang tak boleh fikir langsung. Masa belajar dekat Unicel tu, adalah kawan yang ajak pergi Sushi King. Masa tu tahun kedua, tahun ketiga lah. Tahun pertama saya rasa Sushi King tak ada lah. So bukan Sushi King, dia ajak saya pergi dekat Aeon. Aeon ada jual sushi. Jadi saya pergi, tapi saya tak order, saya tak makan. Saya tengok pun geli kot. Gila apa nak makan benda mentah kan. Jadi bila sampai dekat Jepun, senior saya dia bawa pergi ke Kaiten Sushi. Kaiten ni pusing lah. Jadi sushi yang pusing-pusing tu, ada bel, dia gerak dan sebagainya tu. Jadi dia bawa kami pergi dekat situ. Jadi kami pun makan lah. Cuma dekat menu, semua menu yang terpapar dekat skrin dia, kita kena order sendiri . So dekat semua skrin ni tak ada benda yang saya boleh makan kecuali tempura sushi ataupun tempura tu sendirilah. Tempura ni macam udang celup tepung, something like celup tepung lah. Jadi yang itu saja saya boleh makan. Itu pun macam susah lah sebab kosong kan. Biasa kita makan dekat Kelantan. Saya makan dekat Kelantan sebagai contoh, mesti ada sos. Untuk the next, untuk seterusnya, bila mana senior saya ajak makan sushi, saya dah tahu dah apa nak buat. Saya bawa sos Thai dari rumah saya seluduk masuk kedai sushi tu. So kita makan dengan sos Thai. Kali ni best sikit lah, tempura dengan sos Thai. But still saya tak boleh makan sushi yang mentah-mentah, meguro dan sebagainya tu. Saya pernah cuba makan, tapi rasa macam ikan tu dia gerak-gerak dekat tekak saya ni. Dalam tekak saya jadi muntah memang muntah. Situ kan memang teruk gila. But then saya hidup lah dengan, tahun pertama dekat Jepun tu saya hidup dengan tempura sushi lah. Cuma bila masa berlalu, kami bertukar tempat. Kalau tadi Kaiten Sushi saya tak ingat nama apa. So kami pergi ke satu lagi, Kaiten Sushi, tempat sushi bergerak juga. Jadi kami pergi situ, nama dia ialah Sushiro. Surprisingly, sushi dekat Sushiro sangat fresh dan juga sedap . Sushi dekat Sushiro ni fresh dan juga sedap. Saya boleh makan. Yang mentah-mentah tadi saya dah boleh makan. Cuma saya tak makan dengan wasabi. Saya just cicah dengan shoyu tu dan makan. Adalah wasabi sikit-sikit, tapi dia bukanlah satu benda yang wajib kepada saya ketika itu. Just a side story tentang sushi. Dekat sushi, dekat Jepun ni, ikan sushi tu, mereka akan beat mereka akan pergi dekat satu pasar dekat Ueno tu. Jadi mereka akan beat pagi-pagi ikan salmon yang besar gila macam tu, dan mereka akan beli dengan harga lelongan, lepas tu potong-potong dan agihkan ke seluruh Jepun lah, kalau mereka ada cawangan ke seluruh Jepun. Ada satu cerita tentang sushi yang sangat-sangat menarik untuk dikongsikan dengan anda. Ada satu tempat dekat Jepun tu, satu island tu ada lanun. Jadi lanun ni dia
kita kata dia jaga kawasan tu menyebabkan orang tak boleh masuk kawasan tu, sedangkan kawasan tu ada banyak ikan. Jadi apa yang owner sushi ni buat, saya tak pasti syarikat mana, dia pergi dekat situ, dia deal dengan lanun-lanun situ, jadi dia punya nelayan, and at last dia dapat supply sushi tu lah. Tapi apa yang menarik ialah bagaimana dia convert jenayah tu, orang-orang yang terlibat dengan jenayah akhirnya bekerja dengan satu, kita cakap, organisasi yang terancang lah. And harga sushi pernah satu ketika seekor salmon dekat Jepun dibida pada harga RM400,000 Malaysia. Seekor saja tapi saiz dia besar gila, dan mereka dapat dekat satu company sushi yang pusing-pusing tadi, dia ada cawangan dekat seluruh Jepun. Jadi dia bid, dia dapat, kita nampak macam rugi kan, tapi dengan tu dia dapat buat untung lebih kurang dalam 30% dari harga yang dia beli tadi lah. Nampak tak betapa bijaknya mereka main benda tu. And menarik lagi, dekat dalam ikan salmon tu sendiri ada setiap parts tu dia mempunyai rasa yang berbeza. Jadi mereka dapat jual pada harga yang harga yang berbeza lah. Balik pada cerita saya, so saya suka gila dengan sushi raw. Cuma sekarang saya tak pasti anda boleh makan ke tak dekat sushi raw. Ada yang kata sushi raw dah haram dan sebagainya. Sebab masa saya balik tu, saya so far saya rasa tak ada orang kata haram tau. So kita orang just pergi makan je lah. Jadi saya suka gila dengan sushi, cuma saya tak makan dengan wasabi. Bila saya masuk kerja, saya kan selalu bergerak dengan senior saya. Bila saya makan sushi dengan dia tengok saya tak makan wasabi, dia kata saya fail sebagai seorang yang tinggal dekat Jepun, tak makan sushi, cicah shoyu tapi tak makan wasabi adalah satu perkara yang gagal. Maka dia paksa saya makan wasabi, dan sampai sekarang bagi saya, kalau sushi, anda ajak saya makan sushi tanpa wasabi, tanpa shoyu, memang fail lah. Dia mesti ada 3 benda ni, dia wajib ada. Ada orang kata juga yang sushi wasabi ni adalah untuk orang-orang tua. Ada jugalah orang yang cakap macam tu, tapi saya tak pastilah dia punya kesahihan tu macam mana. And satu cerita lagi tentang sushi, at last saya dapat makan lah. Macam sekarang pun saya dah boleh makan sashimi. Kalau dulu masa saya belajar, saya tak boleh makan sashimi. Saya cuba 2-3 kali untuk makan sashimi, tapi saya tak boleh makan. Tapi bila saya start masuk kerja, masa minggu orientasi, masa dekat kerja dekat Shinjuku tu, minggu orientasi, mereka serve saya satu sashimi yang satu plate tu harga dia RM400 Malaysia. Sangat mahal. And masa tu saya fikir, nak makan ke tak? Sebab yalah, pengalaman sebelum ni menyebabkan saya muntah kan. Kali ni takkanlah nak muntah depan kawan-kawan Jepun kan. 27 orang Jepun, 2 orang Thailand So kawan Thailand saya tanya, kau tak nak makan, aku makan. Saya macam rugi. So saya cuba. Bila cuba tu, sedap gila. Memang berbeza sashimi yang fresh dengan sashimi yang tak fresh. Atau lagi senang nak cerita, sashimi yang mahal dengan sashimi yang murah ni totally different guys. So mungkin masa belajar tu saya nak jimat, maka saya beli sashimi yang murah lah. That's why saya dapat something yang quality dia tak berapa bagus and menyebabkan kita rasa nak muntah. Tapi kalau anda cuba sashimi yang mahal, yang betul-betul fresh, anda akan rasa wow gila. Seriously, wife saya punya isteri, dia tak pernah makan sashimi, tapi saya bawa dia dekat KL, saya bawa dia makan tempat yang memang kita kata mahal sikit. And dia pun sampai sekarang dia ketagih sashimi lah. Kalau kami pergi ke KL, kami akan cari kedai sashimi dulu, baru kami cari kedai-kedai lain lah. Macam kedai-kedai lain dekat Kelantan ada banyak. Walaupun kita cakap Sushi King, mereka pun ada jual sashimi kalau tak silap saya. Tapi kualiti dia teruk sebab dia pakai frozen. Kenapa saya kata teruk? Saya bukan nak kutuk dia punya kualiti, tak. Dia punya supplier dengan restoran saya punya supplier adalah supplier yang sama. Jadi kami tahu kualiti ikan dia tu macam mana. So kalau nak cari kualiti ikan yang sedap, maybe boleh pergi dekat Rakuzeng. Rakuzeng antara apa lagi, Rakuzeng, lepas tu ada dekat KL. Saya tak ingat lah. Ada beberapa tempat lagi yang memang boleh makan dia punya sashimi tu. Sashimi insyaAllah boleh makan lah. Cuma anda kena hati-hati dengan dia punya, dia bukan shoyu tapi sos dia tu warna tu lain sedikit.
sedikit lain lah dengan shoyu. Saya dah lupa nama apa. Saya last kali cakap Jepun ni 2013 kot. So memang lupa banyak lah. Jadi sashimi pun sama. Mula-mula saya tak boleh makan, tapi macam sekarang saya ketagih gila. Lagi-lagi kalau sotong. Orang tak suka sotong sebab kenyal kan. Tapi memang best. Kalau sotong yang fresh, anda nak tahu sashimi sotong yang fresh, warna dia sinar. Kalau yang dah putih tu, itu dah tak fresh punya. Dekat Jepun memang, dekat Fukuoka, memang ada kedai tu. Bila kita nak makan kan, dia akan tangkap depan kita. Dia akan tangkap sotong tu depan kita dan dia potong. Makan. Boleh makan. Memang best gila lah. Balik pada cerita sushi tadi, mula-mula saya kahwin dengan wife saya, kita orang honeymoon dekat Tokyo. Saya bawa dia pergi dekat Tokyo, and ketika tu kami lapar waktu malam, and saya tak tahu nak bawa dia dekat mana. Masa kami jalan-jalan ke hotel tu, kami nampak ada satu kedai sushi. Saya masa tu tak fikir panjang lah. Saya just macam, okey lah, lapar kan, kita masuk je lah sini. Bila masuk tu, saya baru tahu, ini kedai sushi yang proper. Kedai sushi yang proper maksudnya kita duduk dekat kaunter tu, dia akan serve depan kita. Yang serve kita tu, dia tak panggil chef, dia panggil sebagai master lah. Jadi dia serve dekat saya, makan memang sedap gila. Saya dengan wife saya tengok macam, gila lah, sedap gila sushi ni, tak pernah makan. Saya yang 3 tahun duduk Jepun pun tak pernah rasa sushi yang sesedap tu. Dia buat wasabi pun dia buat depan kita. Dia ambil dari dahan tu, dia pun macam kikis. Lepas tu dia pun tumbuk. Lepas tu dia serve dekat kita lah. Cuma yang fresh punya wasabi, dia tak rasa menyekit sangat. Dia tak naik ke hidung sangat. Tak ada. Yang tak fresh punya, yang serbuk punya, yang anda makan dekat Sushi King ke, dekat Samurai Yakiniku ke, yang tu serbuk sebenarnya. Itu serbuk. So yang serbuk punya dia memang naik ke hidung sangat lah. Tapi yang fresh dia tak rasa macam tu. So makan-makan, rupa-rupanya bila nak bayar tu, saya baru tahu harga untuk 2 orang makan adalah RM700 Malaysia. Luckily saya ada duit ketika tu. Kalau tak memang mati lah ketika tu. Tentang sushi juga, bukan semua sushi halal lah. Kalau anda pergi dekat KL ada banyak Japanese restaurant kan, izakaya ke. Anda kena hati-hati dengan sushi dia, sebab dalam proses pembuatan sushi tu ada satu part yang mana dia akan masukkan arak ataupun mirin ke dalam sushi itulah, ke dalam nasi tu, untuk bagi sedikit rasa pemanis ke ataupun umami ke. Saya tak pastilah. Jadi tentang ni, ada company yang dia gantikan mirin tu dengan sesuatu yang lain. Macam contoh Sushi King. Sushi King memang dah garanti halal, tak ada masalah untuk anda makan dia. Tapi ada juga tempat-tempat yang masih lagi kekalkan arak di dalam dia, sebab nakkan kita cakap autentik punya rasa tu. So anda kena tanya juga. Ada juga perbahasan yang mengatakan, bila saya study tentang benda ni, ada ulama yang membenarkan kita makan selagi dia punya percentage alkohol tu tidak lebih dari 0.03% macam tu lah. Macam mana nak ukur, saya pun tak tahu benda tu. Tapi ada yang membenarkan, ada yang tak membenarkan. Selaku orang Islam yang dah tahu tentang benda ni, kita kena check lah. Kita kena hati-hati dengan isu ni. So itu sahaja pengalaman saya dengan makanan Jepun. Ada lagi benda yang saya nak kongsikan dengan anda. Sebagai contoh, anda biasa dengar sashimi kan, ikan yang mentah yang saya cerita tadi, makan mentah-mentah macam tu kan. Dekat Jepun juga, dekat bahagian Kumamoto, dia famous dengan satu makanan yang dipanggil sebagai bazashi. So bazashi ni adalah perkataan dari ba tu adalah perkataan uma. Uma tu ialah kuda. So mereka makan daging kuda yang mentah-mentah tu. And dekat Hokkaido pula, makanan tradisional mereka ialah kuma, iaitu beruang. Ada banyak lagi cerita tentang makanan-makanan Jepun yang saya nak kongsikan pada masa akan datang. Kalau anda ada suggestion ataupun soalan, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Tapi jangan lupa untuk like video ni, supaya video saya ni naik ke feeds orang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.